KB Channel yang penuh hidup di bawah pimpinan bosku selama 9 tahun, dan apa bantuan-bantuan yang kita dapat hari ini sebenarnya adalah legasi warisan bosku kepada pengganti-penggantinya. Contoh Mahathir, dia buat basah tu dia meneruskan legasi BRIM. Pergi kepada Muhyiddin, dia buat bantuan prihatin nasional, itu juga asalnya legasi BRIM. Datang kepada Datuk Seri Ismail Sabri, dia buat bantuan keluarga Malaysia, itu juga adalah legasi asal BRIM. Datang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau buat bantuan rahmah, itu juga adalah legasi daripada dasar yang dimulakan oleh bosku. Jadi kita apa bantuan dapat ni, kita akan ingat kepada bosku lah. Itu memang kita tak boleh nak mengelak lah. Jadi benda ni yang Perikatan Nasional kena sedar, sebab pemimpin yang berani melakukan transformasi, transformasi, transformer, perubahan daripada dasar ekonomi yang berat sebelah, yang tidak menyebelahi rakyat, kepada dasar ekonomi negara berkebajikan, ataupun dalam bahasa mudah sebut ekonomi dasar kehidupan rakyat. Yang berjaya membuat wujudnya top 20, M440, B40 ataupun T20, M40 dan B40, maksudnya 20 tu 20% keluarga Malaysia lah. Kalau M tu keluarga pertengahan 40%, D tu keluarga di bawah, di bawah daripada kemampuan untuk memenuhi keperluan hidup ni sebanyak 40%. Dicampur-campur semua di 100%. Itu maksud 20, 40 tu. Yang mewujudkan TBM ni pun adalah bosku. Kalau sebelum ni tak ada mana-mana Perdana Menteri yang membuat kajian berapa ramai rakyat kita yang kaya, berapa ramai rakyat kita yang sederhana, berapa ramai rakyat kita yang pendapatannya di bawah RM5,000. Tak ada. Bosku yang buat. Dan perkara itu, dasar tu diteruskan oleh Mahathir, Muhyiddin, Ismail dan Anwar Ibrahim. Okey, makna kalau hari ini orang sebut Madani, Madani maksudnya adil. Sebenarnya yang mula-mula Madani ni adalah bosku. Transformasi nasional tu Madani, cuma bosku tak sebutlah Madani, dia sebut transformasi nasional, ekonomi dasar kehidupan rakyat. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan perkataan Madani. Maknanya hari ini kerajaan perpaduan dia menghadapi cabaran yang hebat sebenarnya. Adakah dasar Malaysia Madani mampu untuk bersaing ataupun seimbang dengan dasar transformasi nasional? Ini yang sedang dinanti-nantikan rakyat lah. Sebab kalau dasar transformasi nasional, ternampak keadaan ekonomi memuncak, pendapatan kerajaan dibahagikan kepada masyarakat, B40, M40 tidak ketinggalan, top 20 pun tidak ketinggalan. Mana keadaan kos hidup di zaman transformasi antara yang terbaik lah yang pernah dinikmati oleh rakyat Malaysia, berbanding di bawah kerajaan Mahathirism, Muhyiddin, Ismailism, dan ini kerajaan Madani. Okey, itu cerita dia. Macam KWSP, isu yang dimainkan kuat oleh Perikatan Nasional ni kan. Tapi orang nak bahas isu KWSP, dia orang lari keluar dewan. Ini masalah Perikatan Nasional. Sebenarnya KWSP ni adalah cetusan idea daripada bosku, didokong oleh seluruh kepimpinan Barisan Nasional. Ketika kita berpakat dengan Perikatan Nasional menjadi kerajaan tebuk atap selama 17 bulan dan 14 bulan, kita yang sebenarnya yang berdesak Mahathir dan Perikatan Nasional untuk meluluskan pengeluaran KWSP kepada pencarum-pencarum, untuk membolehkan pencarum-pencarum, iaitu keluarga Malaysia pada waktu itu, bertahan dengan keadaan darurat
kan, dikurung oleh Perdana Menteri yang ke-8 pada waktu itu. Jadi hari ini kan, bila berlaku pertukaran kerajaan yang terbaru ni, kerajaan perpaduan ni, memang banyak pencarum memohon pengeluaran KWSP. Saya sebenarnya menyebelahi pencarum. Ini daripada hati yang paling dalam, saya memang sebelah pada pencarum. Nama saya pun Ismi Rakyat. Saya menyebelahi pencarum kerana pencarum itulah marhem sama macam saya. Dan memang kalau kena ikutkan hati saya ni, ikutkan amarah saya ni, saya sebenarnya marah juga kenapa kerajaan tidak mempermudahkan pengeluaran KWSP kepada pencarum. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya mau menghormati, menjunjung tinggi titah Sri Paduka Baginda Yang Maha Agung berkenaan penubuhan kerajaan perpaduan. Dan saya tak bolehlah lebih sudu berdakwah. Saya kena respect kepada pucuk pimpinan ada parti-parti kerajaan perpaduan, terutamanya pucuk pimpinan Parti UMNO Barisan Nasional. Dia saya tak boleh nak lebih-lebih. Tapi pendirian saya bersama dengan kumpulan pencarum KWSP. Itu je. Saya nak pusing-pusing tak boleh. Pasal apa? Pasal solusi yang diberi oleh kerajaan tu kita nampak agak rumit, yang mana pencarum kena mencagarkan simpanan berbaki yang ada untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi bank dalam negara kita, saudara bank. Jadi tentulah bila kita buat pinjaman dengan bank atau bank, kita akan dikenakan interest. Ditambah lagi dalam keadaan ekonomi yang masih belum stable, yang mana bila-bila masa saja bank pusat atau bank negara boleh menaikkan OPR ataupun overnight deposit rate, iaitu menaikkan interest pinjaman. Contoh saya, rumah saya dulu saya kena bayar RM1,700 sebulan, rumah saya. Sekarang saya dah kena bayar RM1,900 sebulan, dekat RM2,000 rumah saya. Dulu saya bayar RM1,700 saja, RM1,900 rumah saya duduk ni. Yang satu lagi pun sama juga, dulu RM800, sekarang dah meningkat. Bisa tak langsung peningkatan bayaran tu menyebabkan saya senang. Duit internet sebulan RM150 contoh, dah duit internet dah masuk ke dalam bayar rumah. Mana duit internet tu saya kena pergi cari duit lain pula untuk bayar internet. Memang penat sikit saya yang dalam kumpulan M40 pun saya cakap terang, sangat penat, betul-betul penat, penat dengan peningkatan kos hidup yang tinggi penat. Tapi kita M40 ni masih boleh bertahan lagi sebab bab makanan kita tak ada masalah lagi. Tapi untuk kumpulan B40, saya kawan-kawan saya ni banyak B40 jentera saya ni, tim saya ni majoritinya B40. Ada yang jadi pengawal keselamatan suami isteri, ada tukang kebun, ada tukang gunting rambut, ada yang kerja menyelam. Jadi saya punya tim saya di sini Lumut ni. Jadi saya ni memang khabat. Jadi kita tahu kesusahan yang dialami oleh kumpulan B40, sangat susah. Contohnya nak buka sekolah dulu, susah. Jadi kadang-kadang kita cari kerja kalau ada mana-mana rumah nak ngecat, saya pergi carilah. Nak ngecat ke, nak repair beli ayak ke, waterproofing ke, nak tebang pokok ke apa. Kalau ada kita akan kerja tu, kita akan pecah kepada kawan-kawan kita ni, rakan-rakan kita ni. Kalau dia dapat, dia pecah-pecah. Jadi bolehlah kami, kumpulan kami yang kecil ni boleh bertahan. Tapi kumpulan saya mungkin 10-20 orang saja. Yang lain, saya tinggal di kawasan bandar, boleh lagi part-time ni, meniaga tepi jalan ke, ngecat rumah orang ke, buat pipe ke, tolong bantu tukar meter ayam ke, buat wiring, boleh lagi. Tapi bagaimana nasib B40 yang macam di pinggiran-pinggiran bandar tu? Susah. Apa nasib B40 di Kuala Lumpur? Kuala Lumpur kos sewa rumah tinggi.
kan. Itu jadi benda ni Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tengok benda ni kan. Kalau kita nak tahu kesusahan B40, berkawan dengan B40, rapat. Tim saya memang tim B40 semua kan. Saya seorang dua orang lah M40 kan. Kita faham memang tambah bulan puasa ni kan. Kesian dengan nak buka sekolah itu kan. Kesian. Memang kesian tak kesian macam mana kan. Ada sahabat saya ni pengawal keselamatan suami isteri kan, dicampur 2 gaji baru dapat RM3,000 kan. RM3,000 anak 5, bayangkan kesusahan dia hadapi kan. Kerja tak berhenti kan. Habis kerja buat part time pula, potong rumput, tebang pokok, buat kerja kontrak bancuh simen. Saya kadang-kadang fikir sahabat saya ni, dia tidur ni berapa jam sehari kan. Tapi tak apalah, dia masih muda lagi, tak sampai 40 kan. Seorang lagi sahabat saya tu, seorang saya tu pun tapi tak apalah, sebab tu kita kena ada kumpulan-kumpulan kecil tu, kena saling menolong antara satu sama lain. Kumpulan-kumpulan kecil ni penting kalau kita susah, kita kena berkroni dengan kumpulan-kumpulan kecil ni dan kumpulan kita ni kena berpakat-pakat tolong menolong antara satu sama lain ibarat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dan kita kena banyak tolong menolong antara satu sama lain. Itu yang penting tuan. Dalam keadaan sekarang ni memang ekonomi teruk lepas tu kerajaan perpaduan pula kerjanya memperbaiki ekonomi pendapatan negara kurang sebab kebanyakan duit-duit kita ni dah dibelanjakan oleh Muhyiddin Yassin lepas tu dah lah duit kita dibelanjakan oleh Yassin yang kedua, mereka menambah hutang negara sampai 1.5 trilion. Di hutang negara kita kena bayar tuan. Jadi itu mungkin yang meningkan kerajaan perpaduan lah. Dan saya setiap hari lah berdoa agar kerajaan perpaduan berjaya lah memulihkan ekonomi. Dan baru-baru ni lawatan rasmi kerajaan ke China, saya nampak MOU tu, Memorandum of Understanding ada FDI, Foreign Direct Investment atau pelaburan asing terus bernilai 170 bilion antara yang tertinggi daripada negara China. Kita harap 170 bilion tu diuruskan dengan baik dan menguntungkan kepada kantung negara dan mewujudkan peluang yang sama adil madani kepada seluruh rakyat Malaysia supaya keberuntungan daripada pelaburan itu mengalir hingga ke akar umbi rakyat. Bukan keberuntungan tu hanya mengalir kepada tauki kita nak mengalir kepada rakyat juga dan kita berharap kepimpinan kita ni jadi pemimpin berakar umbi, bukan pemimpin tauki. Pemimpin tauki ni rakyat kena cari dia pemimpin berakar umbi ni dia pergi cari rakyat. Itu adalah konsep perubahan yang kita sedang buat lah, tim saya buat lah. Kita tak tunggu orang cari kita pergi cari orang nak bantu pergi cari. Cara kita dan kemampuan kami lah, kumpulan B40 punya tim ni. A B J